Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Komponen DIY Malaysia. Hari ini saya tengah eksperimen dengan sistem kuasa solar tanpa menggunakan bateri. Dalam sistem kuasa solar ni, bateri lah komponen yang paling mahal. Tapi untuk setup macam ni, tak semua situasi sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri. Jadi dalam video ni saya akan share juga contoh situasi yang paling sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Kebiasaannya dalam sistem kuasa solar ni, kita ada bateri yang akan berfungsi untuk menyimpan cas. Pada waktu siang, kita akan cas bateri tersebut dan pada masa yang sama kita gunakan tenaga daripada matahari, daripada solar panel. Tapi untuk sistem ni kita tak ada bateri, bermaksud pada waktu malam bila tak ada matahari, sistem ni kita tak boleh gunakan lagi dah. Kalau kita tengok daripada satu sudut, mungkin kita akan nampak sistem ni ada kelemahan sebab tak boleh gunakan pada waktu malam. Cuma boleh gunakan pada waktu siang, waktu panas macam ni saja. Tapi ada dalam situasi tertentu yang kita boleh gunakan sistem yang macam ni untuk mengatasi masalah kita. Bagi contoh dalam peternakan ikan air tawar dekat kolam ternakan. Sebab pada waktu siang, cuaca panas, kandungan oksigen dalam air adalah lebih rendah. Jadi kadang-kadang kita tengok bila time panas tu, ikan akan timbul dekat permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Suhu air yang panas boleh mempengaruhi kandungan oksigen dalam air. Sebenarnya banyak lagi situasi yang boleh kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Dan tidak terhad kepada pertanian dan perikanan sahaja. Jadi kalau tuan-tuan ada idea dekat mana lagi yang sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri ni, saya minta tuan-tuan komen di bawah supaya saya dapat share dengan yang lain pada video-video seterusnya nanti. Dan dalam pertanian pula, sebagai contoh dalam pertanian secara hidroponik, yang mana kita tahu sistem hidroponik ni kadar pertumbuhan tanaman adalah lebih cepat berbanding dengan tanaman di atas tanah. Salah satu teknik untuk kita mempercepatkan lagi kadar pertumbuhan tanaman dalam sistem hidroponik adalah dengan memberi oksigen yang cukup pada akar tanaman. Sebagai contoh, dalam sistem hidroponik secara takungan, kalau kita letakkan pam oksigen dekat dalam takungan tu, kadar pertumbuhan pokok adalah lebih cepat. Dan sebagai bukti, sebelum ni saya pernah set up indoor hidroponik. Saya tanam tanaman secara hidroponik dalam rumah hanya dengan menggunakan lampu LED biasa saja, lampu LED yang murah. Jadi, untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan tanaman dalam sistem hidroponik dalam rumah tu, apa yang saya buat? Saya gunakan pam oksigen. Saya letak acetone dalam sistem takungan tu. Dan hasilnya, pertumbuhan tanaman tu adalah lebih cepat daripada tanaman di luar ataupun dengan menggunakan grow light yang mahal. Jadi memang terbukti oksigen boleh membantu pertumbuhan tanaman dalam sistem hidroponik. Ataupun kita boleh gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri ni untuk nyalakan lampu LED sebagai grow light untuk indoor hidroponik. Okey, balik pada eksperimen kita hari ni. Walaupun sekarang ni cuaca agak mendung, langit memang nampak gelap, kita tengok adakah mampu untuk hidupkan kita punya pam oksigen ni. Okey, masih lagi hidup. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara sistem ni berfungsi dan macam mana tuan-tuan nak DIY sistem yang macam ni. Bila saya terbalikkan ni, pam ni akan mati. Solar panel yang saya gunakan ni adalah solar panel monocrystalline 100 watt. Dan daripada solar panel ni, saya sambungkan kepada solar voltage regulator. Kemudian kita terus sambungkan kepada pam. Yang ni pula adalah junction box untuk pam ni dan memang datang bersama dengan pam ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, inilah pam yang saya gunakan semasa tutorial cara untuk buat kiraan sistem kuasa solar. Untuk video pasal kiraan sistem kuasa solar tu, boleh tengok link video kat atas ni. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan satu persatu, step by step macam mana tuan-tuan nak set up sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Jadi sekarang ni saya akan buka dulu, kemudian kita akan pasang balik. Dan cara nak pasang ni jangan risau, memang sangat-sangat mudah. Cuma plug and play saja. Okey, peralatan yang kita perlukan untuk set up sistem ni, yang pertama adalah solar panel, kemudian solar step down converter dan juga load. Load ni adalah peralatan apa yang kita nak onkan dengan menggunakan sistem ni. Bagi contoh dekat sini, pam ni adalah sebagai load. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan untuk onkan lampu, lampu itulah load. Tapi dalam ni kita gunakan pam ni sebagai load. Untuk saiz solar panel, okey, sistem ni masih lagi dalam peringkat eksperimen. Jadi sekarang ni saya gunakan solar panel 100 watt jenis monocrystalline. Buat masa ni, apa yang saya boleh share dengan tuan-tuan, saya ambil kiraan. Contohnya, kalau load kita pam ni 25 watt, saya akan darabkan dengan 4, jadi saya akan dapat 100 watt.
Jadi saya gunakan solar panel 100 watt. Dan sebenarnya semakin besar solar panel semakin baik. Jadi kalau 1/4 ataupun 25% daripada solar panel 100 watt ni adalah 25 watt. Dan pump kita ni adalah 25 watt. Jadi bagi saya buat masa ni, inilah saiz yang sesuai. Dan inilah kiraan yang saya gunakan untuk sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Load 25 watt, solar panel 100 watt. Okey, maksimum saiz solar panel untuk sistem ni bergantung kepada kita punya peralatan yang kedua, iaitu solar step down converter ni. Untuk solar step down converter ni, input voltage adalah 8 hingga 60 volt. Jadi, kalau kita gunakan solar panel 400 watt, dia punya output voltage lebih kurang dalam 42 volt ataupun 38 volt. Bermaksud kita masih lagi boleh gunakan solar panel 400 watt dengan step down ni. Dan untuk sambungan pula memang mudah sebab memang dah ada MC4 connector. Ini daripada solar panel MC4 connector. Kita cuma sambungkan saja positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Dari segi sambungan memang mudah. Just plug and play saja. Cuma lagi satu benda kena ingat, maksimum current mestilah tak lebih daripada 15 amp. Sebab maksimum current untuk step down ni adalah 15 amp. Tapi kalau untuk solar panel 400 watt, dia punya current masih lagi 10 hingga 11 amp. So, tak ada masalah. Tadi kita cerita pasal input, yang mana input kita adalah sambungan kepada solar panel. Sekarang tentang output. Untuk output pula, output voltage adalah antara 1 hingga 36 volt. Dan output ni adjustable. Kita boleh adjust kepada voltage yang kita perlukan dan bersesuaian dengan load yang kita nak gunakan dalam sistem ni. Kalau kita gunakan pump 12 volt, kita boleh adjust kepada 12 volt. Kalau gunakan pump 24 volt, kita boleh adjust output kepada 24 volt. Tapi by default memang 12 volt. Jadi kalau tuan-tuan beli regulator ni, tuan-tuan tak payah buat apa-apa, tak payah adjust sebab output ni memang dah 12 volt dan boleh terus buat sambungan kepada load. Untuk buat sambungan, saya akan putuskan dulu sambungan kepada solar panel ni. Kita kena buka casing ni, mudah je, dia tak ada skru pun. Kita tolak je macam ni. Dia ada lock kat tepi ni, memang mudah kita buka. Untuk output ataupun sambungan kepada load, kita sambungkan pada terminal ni. Kat sini positif dan kat sini negatif. Dan yang ni pula trim port untuk kita adjust output voltage. Dan kalau tuan-tuan nak adjust output voltage ni, pada terminal kita sambungkan kepada multimeter dan kita pusing trim port ni sampailah kita dapat voltage yang kita nak. Untuk ni sebab ni memang dah 12 volt, kita boleh terus buat sambungan saja. So kita kena buka terminal ni. Baru saya nak tunjuk cara untuk pasang ni, tiba-tiba hujan pula. Tapi bagus juga kita boleh test nanti sama ada boleh ke tak pump kita tu hidup dalam keadaan cuaca mendung, tengah hujan macam ni. So kita longgarkan dulu skru ni. Kedua-duanya untuk positif dan juga negatif. Dan kita sambungkan kabel daripada pump. Ni kabel daripada pump. Positif sebelah sini. Kita jolok je masuk. Kemudian kita ketatkan balik skru ni. Kemudian untuk negatif, sama juga. Kita ketatkan skru. Kemudian kita pasangkan balik cover ni. Mudah je. Tak ada sebarang skru. Okey, dah siap. Ni saja sambungan yang tuan-tuan kena buat. Memang sangat mudah. Sekarang ni kita dah sambungkan daripada kita punya regulator kepada kita punya pump. Sebelum ni dah 3-4 hari saya test sistem ni pada hari yang tak hujan, tapi taklah terlalu cerah, just a normal day orang Kedah cakap. Tapi seawal jam 8 pagi pun pump ni dah hidup walaupun cahaya matahari taklah terlalu terang, taklah terlalu cerah. Dan pump ni mampu hidup berterusan hinggalah sampai pukul 6.30 petang. Tapi hari ni memang hujan, jadi inilah peluang untuk kita tengok bagaimana keadaan sistem ni semasa hari hujan. Jadi bolehlah membantu kita untuk buat keputusan tentang situasi yang macam mana sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Jom kita test. Okey, masih lagi hujan. Tapi untuk pump dengan solar panel ni tak ada masalah. Solar panel memang waterproof. Tak ada masalah kena hujan. Dan pump ni pun saya rasa memang dah seal dengan baik. Tak ada masalah kot kalau hujan ni. Hujan pun tak lebat sangat. Cuma yang kita nak kena jaga kita punya step down converter ni. Sebab step down converter ni dia tak waterproof. Jadi kalau untuk pemasangan kekal nanti tuan-tuan kena letak dalam casing lah supaya tak kena hujan. Jadi untuk testing ni saya akan letak aja kita punya step down converter ni dekat bawah solar panel ni. Harap-harap tak kenalah air hujan. Sebab kalau kena hujan memang akan rosak lah. So saya akan letak dekat bawah panel ni. Kita buat sambungan. Okey, tak basah. Risau juga takut rosak nanti. Sebab dia memang tak waterproof. Kalau kena air memang akan rosak. Dan lagi satu untuk regulator ni. Bukan saja untuk pump ataupun pump oksigen. Kita boleh juga sambungkan kepada cigarette lighter port.
ada output USB yang kita boleh gunakan untuk cas kita punya peralatan USB, sama ada handphone, power bank atau apa-apa saja peralatan yang menggunakan USB. Dan sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh cuba, kita boleh kaji untuk kita gunakan dengan sistem yang macam ni. Cuma limitation dia, sistem ni hanya akan berfungsi semasa ada pancaran matahari. Waktu malam, cuaca mendung, memang kita tak akan dapat gunakan. Itu saja kelemahan dia. Kalau kita pegang pump ni, memang kita rasa pump ni bergerak, pump ni memang hidup. Tapi current yang dihasilkan daripada solar panel terlalu rendah. Tak cukup untuk menghasilkan angin yang kuat untuk pump oksigen ni. Okey, ini adalah salah satu situasi yang kita kena ambil kira untuk tentukan sama ada sesuai pun tak kita gunakan pump macam ni. So, sekarang ni tengah hujan, langit memang mendung, tak ada cahaya matahari dan pump ni memang takkan hidup. Jadi kalau kita nak gunakan pump macam ni, saya rasa lebih sesuai kita jadikan dia sebagai backup pump. Maksudnya kita ada pump lain yang sentiasa running dengan menggunakan bekalan daripada TMB ataupun daripada sistem kuasa solar yang lain, dan ni hanyalah sebagai pump oksigen tambahan saja. Ataupun pump ni hanya akan hidup ketika cuaca panas dan matahari terik, kandungan oksigen makin berkurang, kita gunakan pump ni dan dia akan hidup secara automatik. Lebih-lebih lagi untuk ternakan yang sensitif dengan oksigen seperti ikan siakap dan sebagainya. Kita tak boleh nak harapkan 100% pada sistem ni, sebab sistem ni hanya berfungsi ketika cuaca yang terang sahaja. Kalau hujan mendung macam ni memang takkan berfungsi. Okey, masih lagi tak ada. Dan untuk sistem kuasa solar tanpa bateri ni, saya akan buat lagi beberapa eksperimen. Kita akan test lagi dengan peralatan-peralatan yang lain sampailah kita jumpa apa peralatan yang sesuai untuk kita gunakan dengan sistem kuasa solar tanpa bateri ni. Dan selepas ni saya akan cuba pula untuk water pump. Kita nak tengok sama ada sesuai ataupun tak kita gunakan water pump direct pada solar melalui kita punya regulator tanpa bateri sistem kuasa solar. Dan bila pump tu dah sampai nanti, saya akan share dengan tuan-tuan. Kita akan buat lagi satu video untuk sistem yang macam ni. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponen Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.